KPM. Didik TV KPM. Lelong. Hari ni mari adik, mari kakak. Hari ni saya nak promosi produk terbaru yang sangat hebat di pasaran yang tak jumpa dekat tempat lain. Periuk ajaib, kuali ajaib. Sekali masak 5 minit dia dah siap. Hebat kan? Diperbuat daripada 5 lapisan logam. Wah, sangat hebat. Harga pun sangat murah. Nak tahu harga? PM tepi. Siapa nak beli? Saya nak beli. Mari. Wah, cikgu. Pagi-pagi dah tung-tang ni. Kenapa, cikgu? Saya nak promosilah produk-produk terbaru daripada syarikat saya. Okey, nanti saya PM tepi. Saya rasa periuk tu kuali tu sesuai tu untuk mak saya. Boleh. Okey, baiklah. Bersama saya Nisa K dan penjual periuk kita tadi. Sebelum kita berkenalan dengan beliau, Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya ada keperluan penting untuk keluar rumah, jangan lupa pelitup muka dipakai dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita apabila perlu. Baiklah, agak-agaknya apa yang kita nak pelajari pada hari ini ke kita betul-betul nak berjual beli periuk? Kita akan tonton dahulu profil guru kita. Jom kita saksikan. Baik, semua jom kita persilakan Cikgu Nurhawida Azihan Hamzah yang merupakan guru sains dan kimia dari SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Nisa. Terkejut saya pagi-pagi tungtang dalam studio. Rupanya ada kuali yang nak dijual. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah sihat, Nisa. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat dan saya bersemangat untuk kelas kita hari ini di mana kita akan belajar mata pelajaran sains lah, kawan-kawan. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita hari ini, saya nak minta Cikgu Hawida untuk perkenalkan diri kepada rakan-rakan di luar sana, murid-murid yang mungkin dari sekolah lain yang belum kenal Cikgu Hawida. Silakan, Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua murid-murid yang berada di rumah sekarang? Okey, saya Cikgu Nurhawida Azihan binti Hamzah. Boleh panggil saya Cikgu Hawida. Saya bertugas di SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Saya dah mengajar subjek sains ni lebih kurang dalam 12 tahun lah. Wah, separuh umur saya, Cikgu. Ya, Kak? 12 tahun. Kalau darab 2, gitu. Betul ke tidak? Baiklah, terima kasih Cikgu Hawida. Saya tak sabar-sabar untuk topik kita pada hari ini. Tetapi, saya tidak berseorangan. Saya nak bawa geng saya. Geng belajar saya ataupun rakan-rakan kita. Jom kita persilakan murid-murid dari SMK Seri Bintang Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hai. Wah, bersemangatlah rakan-rakan kita. Jadi jom kita nak berkenalan dahulu dengan mereka. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang bernama Aizril. Sila perkenalkan diri anda, Aizril. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aizril Syazmin. Saya dari SMK Seri Bintang Selatan. Panggil saya Aizril. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan, Aizril. Seterusnya, silakan Mutmainah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mutmainah dari SMK Seri Bintang Selatan. Boleh panggil saya Mutmainah. Baik, terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Iris. Sila perkenalkan diri anda, Iris. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Nur Iris Delisa dari Sekolah Menengah Bahasa Seri Bintang Selatan. Boleh panggil saya Iris. Baik, terima kasih. Seterusnya murid kita yang seterusnya iaitu Jaslyn Dip. Sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera Cikgu Hawida dan Kak Nisa. Nama saya Jaslyn Dip Kaur, anak perempuan Hardeep Singh dari SMK Seri Bintang Selatan. Boleh panggil saya Jas. Okey, terima kasih Jas. Seterusnya kita ada Junwei. Sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera, saya Junwei dari SMK Seri Bintang Selatan dan boleh panggil saya Junwei lah. Baik, terima kasih. Terakhir sekali kita ada Alia. Silakan Alia.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Alia Alisa dari SMK Seri Bintang Selatan. Boleh panggil saya Alia. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita murid-murid SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Rakan-rakan di Google Meet, kalau dah bersedia untuk kelas kita, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, rakan-rakan di rumah pun double thumbs up juga. Jadi saya nak tanya Cikgu Hawida, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Saya nampak ada banyak barang dapur je ni, Cikgu. Kebetulan barang dapur saja yang mudah didapati untuk kita belajar tajuk ni. Okay, pada hari ini kita akan belajar tajuk haba. Haba. Tajuk haba ni ada dekat tingkatan 2 sebenarnya. Adalah tajuk dalam tingkatan 2. Okey, pada hari ini saya akan bersama dengan anda di rumah. Kita akan mempelajari macam mana ataupun apakah hubung kait antara suhu dan juga haba. Baik. Okey. Yang kedua, kita nak belajar apakah cara pengaliran haba. Haba ini boleh mengalir, tapi macam mana? Okey, yang ketiga, kita nak cuba selami ataupun dalami konduktor haba dan juga penebat haba. Dan yang terakhir sebenarnya kita nak belajar mengenai pengembangan dan juga pengecutan jirim. Ada 4 subtopik yang kita akan pelajari di bawah tajuk haba, iaitu apa beza suhu dan haba, cara pengaliran, apa lagi tadi, pengembangan dan pengecutan serta konduktor, Cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah. Jadi diharapkan rakan-rakan di rumah semua bersedia. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, jangan lupa sanitasi dahulu tangan kita. Silakan, Cikgu. Saya pun sama. Dan kita akan beristirahat seketika sebelum kita sambung kelas kita. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Cepat-cepat bersedia dengan pen dan kertas anda untuk kelas kita pada pagi ini. Saya jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Cikgu kita, Cikgu Hawida, guru mata pelajaran sains kita pada hari ini, dan murid-murid dari SMK Seri Bintang Selatan turut bersama-sama dengan kita. Jom kita mulakan kelas kita untuk tajuk haba pada hari ini. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Kak Nisa kita. Okey. Jadi murid-murid di rumah dah bersedia untuk belajar tajuk pada hari ini. Jadi kita akan belajar tajuk haba. Okey, sedia bersedia dengan buku teks, buku nota, pen dan juga pensel. Okey, ataupun kertas. Okey, kita buat teaser sikitlah dekat sini. Kita teaser sikit. Pernah tengok tak kamera inframerah? Nisa pernah tengok? Pernah, Cikgu. Kan kalau kita biasa kalau dekat lapangan terbang, betul? Dia akan tengok suhu badan kita, betul tak? Dia ada macam-macam warna dekat situ. Tapi apa kaitan dengan burung kutub ni? Okey, burung kutub. Okay, saya tunjuk satu gambar. Okay, kalau kita manusia, kita boleh dapat kesan haba dalam badan kita menerusi kamera inframerah ini. Okay, tapi bagi beruang kutub, tak dapat kesan. Disebabkan oleh lapisan lemaknya yang sangat tebal dan juga bulunya juga yang sangat tebal. Satu lagi faktor, warna dia warna putih. Jadi dia akan cenderung untuk memantulkan semula haba yang ada pada badan dia. Dan dia sebenarnya lapisan lemak itu adalah penebat haba yang sangat baik. Okey, jom kita tengok yang pertama. Apakah perbezaan di antara suhu dengan haba? Kita selalu sebut suhu. Betul? Kita cek suhu kan. Nak masuk kat dalam sesuatu premis. Imbas suhu. Kan? Kat situ kan. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, haba ini sebenarnya adalah sejenis tenaga. Tenaga haba, tenaga cahaya. Okay, dia adalah sejenis tenaga. Manakala suhu pula merupakan satu darjah kepanasan, ataupun darjah kesejukan sesuatu objek yang mana kita boleh sukat. Okey, nak sukat dia macam mana? Okey, untuk haba unit dia ialah joule. Oleh sebab tenaga ini dia adalah sejenis tenaga, jadi unit dia ialah joule. Manakala untuk suhu pula, unit dia ada pelbagai.
Okey. Yang biasa kita dengar adalah darjah Celsius. Okey. Ada Kelvin dan sebenarnya ada juga Fahrenheit. Ada Fahrenheit. Kan Fahrenheit. Tapi kalau unit SI untuk suhu, yang mana satu dunia guna adalah Kelvin. Kelvin. Bukan darjah Celsius sebenarnya. Okey. Jadi haba ini pula dia bergantung kepada jenis bahan, okey, kepada kuantiti bahan dan juga suhu. Itu adalah haba. Okay, manakala untuk suhu pula dia hanya dipengaruhi oleh pergerakan zarah-zarah dalam bahan tersebut. Itu yang membezakan antara haba dengan suhu. Tapi dua-dua ni kita boleh sukatlah. Tapi yang haba ni kita boleh kira. Baik. Kita boleh kira dia. Okey, yang ni saya nak tanyalah dengan kita punya murid-murid di rumah. Ya. Okey, jadi ada gambar api, ada gambar ais di sini. Okey, boleh tak siapa cuba nyatakan arah pengaliran haba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Okey, Jas dah angkat tangan dulu. Okey, Jaslyn. Dari arah panas ke arah sejuk. Okey, daripada betul Jaslyn. Okey, jadi haba ni konsep dia semua murid kena faham. Haba mengalir daripada kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Bukan daripada sejuk ke panas. Okay, ingat yang tu. Panas ke sejuk. Okey, ini pun saya nak tanyalah juga dengan murid-murid kita. Sebenarnya mereka dah bersedia kat rumah kan. Jadi kita nyatakan 3 cara pengaliran haba. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak kongsikan? Aizril dah angkat tangan dulu. Silakan Aizril. Okey, Aizril. Cara pengaliran haba ialah sinaran, konduksi dan perolakan. Okey, tepat sekali Aizril. Okey, jadi 3 cara pengaliran haba iaitu konduksi, perolakan dan juga sinaran. Okey. Jadi kita nak tengok hari ni apa beza antara ketiga-tiga cara pengaliran haba ni? Tak sama ke? Okey, kita akan lihat daripada segi medium dia. Okey, dan cara bagaimana haba itu dipindahkan. Okey, kita lihat yang pertama, konduksi. Okey, konduksi mediumnya ialah pepejal. Okey, mediumnya ialah pepejal. Okey, apa contoh pepejal? Besi. Okey, tadi yang saya mula-mula tadi, okey, periuk, kuali dan apa-apa sahaja jenis pepejal. Okey, jadi itu adalah medium untuk konduksi. Jadi macam mana haba ini boleh dipindahkan dalam satu-satu pepejal? Okey, ada gambar raja ini. Murid-murid semua ingat lagi tak? Anda dah belajar macam mana nak lukis susunan untuk zarah pepejal. Jadi zarah pepejal ni disusun rapat-rapat. Okey, rapat-rapat kan. Warna merah ni panas. Warna biru ini sejuk. Jadi apa yang akan berlaku dekat kawasan yang awak panaskan dulu ni? Kita panaskan kat sini lah contohnya kan. Awak letak api. Apa yang akan berlaku adalah zarah-zarah dekat sini, yang dekat yang kena haba ni, dia akan bergetar dengan lebih cepat sebenarnya. Okey, dia akan bergetar dengan lebih cepat dan berlanggar antara satu sama lain. Dan dia akan memindahkan haba ke seluruh objek tersebut. Okey, itu adalah konduksi. Ingat, konduksi, pepejal. Konduksi, pepejal. Okey, yang kedua kita nak tengok pula. Okey, ini contoh periuk. Okey, pagar kat rumah kita kalau tengah-tengah hari panas kan Nisa? Okey, sudip pun kalau sudip tu sepenuhnya adalah besi, anda tertinggal dalam periuk ataupun kuali, dia akan menjadi panas bila pegang dekat hujung ni. Okay, dan sebab itulah kebanyakan perkakasan di dapur sekarang dia dah letak macam penebat lah dekat macam situ. plastik atau kayu di bahagian pemegang tu kan cikgu kan? Betul. Okay. Nampak tak saya masuk dapur tu je. Okey, seterusnya kita nak tengok perolakan pula. Jadi kalau tadi konduksi dia adalah pepejal. Okey, manakala untuk perolakan dia menerusi bendali. Bendali ni apa? Bendali ni sebenarnya ialah sama ada cecair ataupun gas. Cecair ataupun gas. Jadi nama dia ialah bendali. Okey, macam mana pula dia berlaku sebenarnya? Okey, apabila bahagian bendali yang menerima haba sebenarnya dia akan mengembang. Dia mengembang. Tapi ingat, bukan saiz zarah itu mengembang. Saiz zarah tak mengembang. Cuma dia mengembang itu disebabkan oleh pergerakan zarah tadi tu. Okey, jadi objek yang menerima haba ni dia akan menjadi kurang tumpat. Kurang tumpat ni kalau bahasa pasar kita sebut macam ringan lah. Ringan. Tapi kalau dalam sains elakkan guna istilah ringan, kita gunakan istilah kurang tumpat. Okey, jadi apabila satu-satu bendali ni dia menjadi kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Okey, manakala bahagian bendali yang sejuk pula dia akan menjadi lebih tumpat, dia akan turun ke bawah pula. Okay, jadi pergerakan naik turun secara berterusan ini kita panggil sebagai perolakan.
Okey, kita tengok contoh arus perolahan di situ. Kita masak air. Ya. Anda masak mi segera, pastinya anda kena panaskan dulu air, betul tak? Okey, bawah ni ada pemanas. Okey, ada lingkaran pemanas lah contohnya. Jadi bahagian air yang berada di bahagian bawah dahulu yang akan panas, betul tak Nisa? Betul. Okey. Jadi bahagian bawah yang akan panas terlebih dahulu, jadi akan menjadi kurang tumpat. Kurang tumpat. Okey, jadi bila kurang tumpat dia akan naik ke atas. Jadi bahagian yang atas ni masih lagi sejuk. Jadi dia akan bergerak ke bawah untuk menggantikan tempat yang panas tadi. Jadi sebab itulah air kita akan mendidih. Ya, yang gelembung-gelembung udara tu cikgu ya. Kan? Betul. Keluar mendidih lah kan, dia menggelegak kita panggil kat situ. Okey, kita tengok pula sinaran. Okey, sinaran. Okey, kalau tadi konduksi dia menerusi medium pepejal. Kemudian kita ada perolakan menerusi medium bendalip. Ya. Okey, tapi kalau sinaran dia lain daripada yang kedua-dua tadi. Okey, sinaran dia tak perlukan sebarang medium. Tak perlu. Dia tidak perlukan sebarang medium. Tapi dia macam mana dia boleh sampai juga. Okey. Jadi, untuk sinaran ini, haba akan merambat dengan cara menerusi ruang-ruang kosong. Ruang kosong ni apa maksudnya? Ruang kosong ni maksudnya antara udara. Antara udara-udara ni sebenarnya ada ruangan yang kosong. Okey, kalau dekat angkasa pun sebenarnya sangat banyak ruang yang kosong. Kalau dekat angkasa kita sebut sebagai vacuum ataupun vakum. Okey. Kemudian, kadar pengairan haba untuk sinaran dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah jenis permukaan, yang kedua adalah suhu permukaan, dan yang ketiga ialah luas permukaan objek. Okey, ingat tadi biasanya untuk soalan dia akan tanya medium. Medium. Okey, dia akan tanya medium, jadi ingat balik konduksi tadi apa tadi Nisa? Tadi pepejal. Perolakan tadi bendalir, cecair atau gas. Dan untuk sinaran, dia tak ada medium. Okey, tak ada melalui medium. ruang kosong. Betul. Terbaik Nisa. Okay, kita tengok contoh. Ingat tadi kita dah tengok satu video yang mana dekat trivia tu dia kata suhu dekat permukaan matahari tadi lebih kurang dalam 6,000-5,000 darjah Celsius. Ya. Sangat panas. Tapi kenapa cahaya matahari yang kita dapat di bumi ini tidak sepanas itu? Okey, ini adalah kerana jarak di antara matahari ke bumi adalah lebih kurang dalam 150 juta kilometer. Dan cahaya matahari yang keluar daripada matahari, yang dipancarkan oleh matahari, untuk sampai ke bumi dia akan ambil masa lebih kurang dalam 8 minit. Betul. Jadi dia akan ambil masa untuk menyejuk. Dan cahaya matahari itu disinarkan menerusi vacuum lah, sebab angkasa kan. Betul. Dia adalah vacuum. Jadi dia adalah sinaran. Sebab tu kita sebut sinaran. Ya. Okey, kat rumah adik-adik sekarang, kat rumah murid-murid sekarang kan, kalau tengah buka lampu. Jadi cahaya lampu yang sampai kepada kita itu juga adalah sinaran. Sinaran. Kan, siapa yang suka guna ring light kan. Ya. Jadi itu sebenarnya adalah sinaran. Dia tak perlukan medium pun sebenarnya. Baik. Okay, kita tanya murid-murid kita, tadi kita dah belajar 3 cara pengaliran haba. Jadi saya nak tanya dengan anda, siapa boleh terangkan pengaliran haba di dalam dan di luar sebiji mentol? Jadi mentol ni mentol yang jenis lama lah, bukan LED. Ni mentol yang jenis lama. Okey, siapa yang rasa-rasa nak cuba jawab? Siapa boleh kongsikan? Angkat tangan. Boleh bagi satu pun cukup lah dulu. Ada siapa-siapa nak cuba? I nak cuba. Kalau tak ada angkat tangan, kita pilih. Kita pilih. Nanti Kak Nisa pilih nanti. Senyum-senyum je. Okey, Jaz. Silakan Jaz. Sinaran dari mentol itu memanaskan udara. Dan ianya berlaku di persekitaran luar mentol. Okey, jadi Jaz tu cerita pasal sinaran tadi satu. Okey, kita nak tanya lagi. Ada lagi dua isi kat sini. Siapa nak cuba isi yang kedua? Siapa? Silakan Junwei. Okey, Junwei. Dia memanaskan filamen secara kontaksi. Okey, filamen. Okey, filamen yang berada dekat dalam ni, dia kata dipanaskan menerusi konduksi oleh elektrik. Okey, yang ketiga. Siapa nak try isi yang ketiga? Siapa nak cuba? Silakan Iris. Okey, Iris. Kaca mentol menjadi panas kerana haba dilahirkan secara perolakan menerusi gas. Okey, terima kasih. Jadi 3 isi di situ. Okey, 3 jawapan di situ. Yang pertama betul. Okey, jadi kat dalam mentol yang jenis lama dia ada filamen buat daripada tungsten. Ya. Okey, jadi apabila arus elektrik dialihkan, dia akan menjadi panas. Kenapa? Sebab ada proses pengaliran haba menerusi induksi. Pepejal lah. Okey. Kemudian,
Di dalam mentol lama tu ataupun mentol lah kan, dalam mentol sebenarnya biasanya dia akan isi dengan gas nama dia argon. Gas argon. Dalam mentol tu, kenapa dia letak gas argon? Sebab dia nak melindungi filamen tu daripada cepat rosak sebenarnya. Okey, jadi kaca mentol kenapa boleh menjadi panas? Okey, kerana haba dilahirkan secara perolakan. Dan kenapa kita rasa panas bila buka lampu? Okey, adalah sinaran. Okey, di situ. Okay, kita nak tengok pula pengaliran haba dalam fenomena alam semula jadi. Ada dua Satu bayu laut, yang kedua adalah bayu darat. Bila sebut bayu ni, apa yang terlintas di fikiran Nisa? Kalau sebut bayu cikgu, saya teringat angin bayu membawa itu lagu lama. Diriku. Jangan hujan garang kita kat luar. Itu lagu lama je Kak Isi, lagu berhantu dulu. Yeah. Okay, bila sebut bayu bermaksud kalau bahasa udara, angin sebenarnya. Angin, udara yang bergerak. Kita nak lihat bayu laut. Okey, kalau semua murid tengok gambar rajah ni, nanti ada dua gambar rajah. Okey, kita lihat gambar rajah yang pertama. Ada matahari. Okey, situasi di tepi pantai. Biasa kalau kita pergi ke tepi pantai, berkelah di tepi pantai, kita akan suka menghadap laut dan kita akan buat macam ala-ala Titanic. Angin datang daripada tengah laut. Kenapa itu berlaku sebenarnya? Okey, pada waktu siang, apa yang akan berlaku adalah pasir di pantai ini akan menjadi panas. Betul. Jadi udara di kawasan tersebut menjadi panas. Jadi apabila udara menjadi panas, ingat tadi udara yang ataupun bendala yang panas akan bergerak ke atas, naik ke atas. Jadi udara panas akan naik ke atas dan akan mencari tempat yang sejuk. Sebab pergerakan haba tadi daripada panas ke sejuk kan cikgu? Betul. Jadi mana kawasan yang sejuk? Di tengah laut. Okey, jadi akan berlakulah udara sejuk akan turun ke bawah dan akan sentiasa bergerak. Pertembungan udara panas dan udara sejuk akan menghasilkan angin sebenarnya. Baik. Okey, jadi taufan apa tu semua kan, itu semua akibat pertembungan udara panas dan udara sejuk. Baik. Okey, seterusnya bayu darat pula. Kalau tadi bayu laut waktu siang, bayu darat waktu malam. Okay, kalau anda pernah berada di tepi pantai pada waktu malam kan, anda tak dapat rasa pun angin daripada tengah laut. Saya rasa macam angin tu mungkin tak sekencang waktu siang, cikgu. Kan? Kenapa itu berlaku sebenarnya? Kalau tadi waktu siang, pasirnya akan jadi panas. Betul. Tapi kalau pada waktu malam, terbalik. Pasirnya sejuk. Pasir itu akan menyejuk. Peperangan ni sebenarnya dia cepat menyejuk sebenarnya. Okey, udara panas dari tengah laut yang akan naik ke atas kerana dia kurang tumpat dan akan mencari tempat yang sejuk iaitu daratan. Okey, maka pengaliran itu akan berlaku. Maka angin akan datang dari arah laut pula, daripada arah darat pula kali ni kalau pada waktu malam. So murid kena bezakan, macam nak bezakan, yang pertama adalah bayu laut siang, bayu darat malam. Okay, sebab apa? Awak cuma bayangkan saja anda berada di pantai pada waktu siang. Di mana arah angin itu? Bayangkan itu. Saya rasa semua pernah pergi pantai kot waktu kan. siang mesti nak mandi dalam laut. Jadi bayu laut. Bagus Nisa. Waktu malam kita berada di atas darat, bayu darat. Okey, jom kita cuba soalan. Mari kita cuba soalan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, bayangkan anda sedang berkemah, tengah duduk atas kerusi yang diperbuat daripada logam. Ada unggun api dekat sebelah anda, lebih kurang dalam 3 kaki. Okey, tapi masalah dia kata kat sini, sisi kerusi yang menghadap unggun api menjadi panas. Kenapa? Apakah cara pengaliran haba? Siapa nak cuba? Aizril dah angkat tangan sepantas kilat. Silakan Aizril. Sinaran. Betul ke Nisa? Nisa rasa? Kenapa agaknya? Saya rasa macam betul je cikgu. Macam betul kan? Sebab cahaya daripada api tu dia menyinar kepada kerusi. Betul ke cikgu? Haba dari api. Haba dari api. Okey, betul sinaran. Okey, untuk soalan yang kedua ni saya rasa saya nak tanya dekat Iris lah. Silakan Iris. Yang kedua, tiupan angin di tepi pantai. Tiupan angin di tepi pantai Iris. Perolakan sebab dia melibatkan bendalai dan juga gas dia kat situ jugalah. Okey, perolakan. Okey, yang ketiga, sendok besi yang diletakkan di dalam periuk menjadi panas. Siapa nak cuba? Saya nak suruh Mutmainah lah cuba jawab. Silakan Mutmainah. Konduksi. Secara konduksi. Betul. Okey, jadi murid sepatutnya dah faham dekat situ 3 cara pengaliran haba, konduksi, perolakan dan juga sinaran. Menerusi contoh-contoh yang mudah yang ada di
sekeliling kita. Baik. Okey. Okay, kita nak lihat tajuk konduktor haba. Tapi sebelum tu, apa kata kita tonton satu video? Ada satu video? Ada satu video. Okey, jadi rakan-rakan di rumah, jom kita sama-sama tonton video ini. Periuk diperbuat daripada bahan yang dapat mengalirkan haba dengan cepat. Berhati-hati apabila memegang periuk yang panas. Kita boleh gunakan pemegang periuk yang diperbuat daripada silikon ini. Silikon merupakan bahan yang boleh menghalang pengaliran haba yang juga dikenali sebagai penebat haba. Sudip yang diperbuat daripada kayu ini juga merupakan penebat haba yang baik. Bahagian senduk yang diperbuat daripada logam ini merupakan konduktor haba yang baik, manakala pemegangnya merupakan penebat haba yang baik. Bagaimana pula dengan periuk ini? Panas. Jangan pegang macam tu je. Kita kena adalah pemegang seperti yang rakan kita tunjukkan. Tak apa cikgu? Saya tak kat sini. Okey. Jadi pegang macam ni cikgu ya? Ya. Barulah cara yang betul kawan-kawan. Kena guna. Okey, kena baiklah. guna penebat dekat situ. Baik, sebelum kita pergi kepada konduktor haba seperti apa yang Nisa pegang ni, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Panas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Kita telah pelajari beza suhu dan haba dan cara-cara pengaliran haba. Kita akan teruskan kelas kita dengan ke topik yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, tadi kita dah tengok satu video mengenai penebat haba dan juga konduktor haba. Jadi kalau kita dekat rumah ada periuk yang panas, kita takkan boleh pegang macam tu je, betul tak? Kita perlukan satu bahan lain untuk membantu kita untuk memegang periuk tanpa kecederaan. Jadi kita perlukan guna satu bahan yang diperbuat daripada penebat ataupun kita panggil penebat haba. Penebat haba. Okey, jadi kita nak tengoklah pula apa itu konduktor haba. Okey, kita tengok yang pertama. Okay, apa yang dimaksudkan dengan konduktor haba ni? Senang cakap, konduktor ni adalah bahan yang membenarkan. Okey, kata kunci lah membenarkan. Jadi kalau konduktor haba maksudnya membenarkan pengaliran haba. Okey, apakah antara contoh bahan-bahan yang ada konduktor haba ni? Okey, antaranya streka. Okey, bahagian logam di bahagian bawah tu kan, itu adalah konduktor haba. Sebab dia panas. Okey, betul. Kemudian kuali juga diperbuat daripada besi. Okey, itu juga adalah konduktor haba. Okey, dalam termometer ada apa? Ada mercury. Betul. Okey, kalau dalam dia sebenarnya ada pelbagai jenis termometer kan, tapi kalau di makmal sekolah, okey, dalam termometer tu ada mercury. Jadi mercury ini sebenarnya dia boleh mengembang. Dan untuk pengetahuan murid-murid semua, mercury ni adalah satu jenis logam. Tapi keadaan dia ada dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Sedangkan logam yang lain berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Jadi mercury ni dia lain sikit. Istimewa sikit lah kita panggil. Okey, seterusnya kita nak tengok penebat haba. Kalau tadi konduktor dia benarkan. Tapi kalau penebat dia akan cuba menghalang pengaliran haba. Okey, antara contohnya peralatan dapur di rumah kita. Sekarang dah banyak dah yang silikon kan, buat daripada silikon, kayu, okey, plastik, okey, dan juga kotak sejuk. Kotak sejuk. Saya bawa dekat sini kotak sejuk. Sejuk kan cikgu? Okey, kotak sejuk. Okey, kotak sejuk sebenarnya kat dalam dia. Okey, saya tak boleh buka lah sebab tak nampak. Okey, anda boleh bayangkan di bahagian dalam kotak sejuk ini sebenarnya ada gabus. Ada lapisan gabus.
Dia apa fungsi lapisan gabus tu? Mestilah dia menghalang haba. Dia akan cuba menghalang supaya haba sama ada tidak keluar ataupun tidak masuk. Tapi biasanya kotak senyum kita akan letakkan ais, betul tak? Ya, betul. Jadi dia akan menghalang haba dari luar untuk masuk. Dan mengekalkan selama yang boleh suhu bagi ais di dalam. Ya, mungkin sebab itu ais yang kita letakkan dalam kotak sejuk ni dia lambat cair, dia lebih tahan lama. Betul tak cikgu? Betul. Dan satu lagi, permukaan untuk kotak sejuk ini dia berbuat daripada plastik ataupun sebenarnya polimer lah. Kita panggil polimer sebenarnya. Okey. Ya. Jadi plastik sebenarnya adalah sejenis polimer. Contoh macam kat tangan saya ni cikgu. Apa ni cikgu? Silikon. Silikon juga adalah sejenis plastik polimer lah. Ya, dan ini adalah orang kata apa teknologi terbaru di mana kita menjadikan pemegang produk tu bentuk dia macam ni je, mudah je. Kan sekarang kenapa sebab tu kita belajar tajuk haba ni kan. Jadi mungkin akan menarik minat murid macam mana nak cuba menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang ada di sekeliling kita berkaitan dengan haba ini. Di rumah dan sebagainya. Betul. Baik. Okey. Kemudian kita lihat lagi, kita nak tengok keseimbangan terma ni. Pernah tak Nisa, contohlah Nisa teman kawan, kawan tu pergi bersukan. Baik. Contohnya bermain badminton. Nisa duduk saja, Nisa tak buat apa-apa. Selepas rakan Nisa itu habis bersukan, dia akan duduk sebelah Nisa. Tak lama lepas tu, duduk jauh ni Nisa. Tapi Nisa boleh rasa. Ya, kita boleh rasa panas dia. Panas macam kan? ada macam haba cikgu. Sedangkan Nisa tak ada buat apa-apa pun. Nisa duduk saja. Main handphone je. Kenapa haba daripada kawan tu tadi boleh berpindah kepada Nisa dan Nisa pun mula rasa panas. Keseimbangan terma di situ. Apa itu keseimbangan terma? Keseimbangan terma ni berlaku apabila dua objek dia bersentuhan secara terma ataupun sentuhan terma lah di situ. Kedua, dia akan memindahkan tenaga haba antara dua objek ni. Sehingga apa? Daripada suhu tinggi ke suhu rendah, tadi kita dah belajar. Ya. Kemudian, apabila pemindahan haba ini menjadi sifar. Sifar ni maksudnya dah sama-sama seimbang. Suhu tu dah sama. Kedua-dua objek akan berada dalam keseimbangan terma. Maka suhu kedua-dua objek akan menjadi sama. Sebab tu dia akan menyejuk dan Nisa pun akan rasa panas. Contoh gambar rajah di sini. Objek pertama, contoh suhunya adalah 100 darjah Celsius. Objek kedua, 28 darjah Celsius, diletakkan secara bersebelahan. Lama-lama apa yang akan berlaku adalah kedua-dua suhu objek akan menjadi sama. Lebih kurang contoh 60 darjah Celsius dekat situ. So ini adalah keseimbangan terma lah untuk pengetahuan murid-murid. Soalan. Kita nak tanya soalan. Ada lagi soalan. Mengapa? Pernah tengok kan Cerek elektrik ataupun periuk nasi kat rumah kita. Gelong pemanas ni berada di bawah. Betul. Kenapa? Kenapa tak buat kat atas? Kan kenapa tak buat tepi ke tengah-tengah ke kan? Kenapa agak-agak? Ada tak kawan-kawan yang ada jawapan? Kenapa ianya berada di bahagian bawah? Siapa nak cuba jawab soalan ni? Siapa yang nak kongsikan? Aizril dia dah. Saya pun macam mana ni kan? Nisa nak siapa? Saya nak pilih lah. Alia angkat tangan tadi. Siapa? Alia? Alia angkat tangan. Baik, Alia angkat tangan. Dia dah selamatkan rakan-rakan yang lain. Silakan Alia kongsikan. Apa yang Alia nak kongsikan? Sebab haba dia sentiasa cenderung untuk mengalir di atas. Jadi memanaskan air di bawah akan menjadi lebih efisien. Kan? Sebab kadang-kadang kita nak panaskan air tu sikit je. Betul. Cuba bayangkan kalau dia berada di tengah-tengah, kita nak bawah je, sikit je. Jadi dia tak efisien dari segi pemanasan di situ. Dan kita belajar tadi bahawa haba, bendalih yang panas akan mengembang dan menjadi kurang tumpat bergerak ke atas. Baik, terima kasih Alia di atas perkongsian tersebut. Betul. Terima kasih Alia. Jadi memanaskan air di bahagian bawah adalah lebih cepat dan juga lebih efisien. Kita nak tengok pengembangan jirim dan pengecutan jirim pula. Sebelum kita pergi kepada satu video, kita pergi tengok ni dulu. Kita tengok ni dulu. Murid-murid masih ingat lagi belajar tingkatan 1. Semasa di tingkatan 1, anda sudah belajar susunan zarah-zarah dalam pepejal, cecair dan juga gas. Kita imbas kembali. Untuk pepejal, anda ingat bahawa susunan zarah-zarah dia sangat rapat dan dia cuma boleh bergetar sahaja pada tempatnya. Dia padat dia, cikgu. Dia padat sahaja. Sebab tu dia keras kan? Untuk cecair, terdapat ruang-ruang di antara zarah-zarah ataupun di antara molekul-molekul, dan untuk gas terdapat satu jarak yang sangat jauh. Dan dia bergerak secara rawat. Cecair juga bergerak.
tetapi tidaklah secara rawak. Okey, dan untuk cecair dengan gas dia akan sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada slide yang seterusnya, apa kata kita tonton satu lagi video ni, Sam? Ada lagi video. Ada satu lagi video. Baik, jom sama-sama kita tonton video ini. Mari kita jalankan aktiviti untuk mengkaji pengembangan dan pengecutan jirim. Kita akan cuba masukkan hujung batang besi ini ke dalam tolok. Kemudian panaskan hujung batang besi selama 5 minit. Selepas 5 minit, didapati bahawa hujung batang besi sukar untuk dimasukkan ke dalam lubang tolok itu tadi. Cuba lihat berbola logam ini pula. Sebelum pemanasan, ianya mudah untuk melepasi gegelung itu. Setelah dipanaskan, berbola logam tidak lagi boleh melepasi gelung itu. Mengapa ini terjadi? Okey, saya dapat lihat berbola ni boleh melepasi gelung kerana berbola ini sejuk, dia tak panas. Betul. Kan? Jadi kalau dipanaskan jadi dia akan menjadi apa? Kembang dan tak boleh nak masuk. Seperti yang kita lihat di video tadi. Betul. Okey, kalau yang dekat tangan saya pula ini adalah tolok tadi, tolok besi. Baik. Dan juga besi lah. Okey, kalau tadi saya buat dalam video tu saya buat masuk secara sisi kan, masuk ke dalam lubang ni. Ada satu lagi cara. Okey, dia akan masuk ke dalam tolok ni. Cuma yang ni sebab saya salah ambil saiz. Okey. Dia sebenarnya dia boleh masuk dan bila dipanaskan, dia tak boleh masuk dah. Kenapa? Itu yang kita nak belajar. Kenapa yang tadi berbola besi tu bila dipanaskan dia dah tak boleh masuk. Okey, sama juga dengan batang besi yang ni. Okey. Itulah bawah tajuk pengembangan dan juga pengecutan jirim. Kita nak tengok apa yang berlaku bila kita panaskan sesuatu jirim. Jirim ni tadi ingat berpejal, cecair mahupun gas. Okay, kita lihat yang pertama. Okay, bila anda memanaskan, contohnya anda panaskan kuali lah dekat rumah ataupun periuk kan. Apa yang akan berlaku adalah zarah-zarah akan bergetar dengan lebih cepat. Okay, kemudian bila dia dah panas, dia dah bergetar, dia tolak zarah-zarah sebelah tu. Okay, jaraknya akan bertambah. Okay, jarak akan bertambah. Okay. Apabila jarak bertambah, isi padu juga akan bertambah. Kenapa bertambah? Sebab dia mengembang. Ingat, panas, kembang. Panas, kembang. Dekat situ. Kenapa kembang? Dia bergerak dengan lebih cepat. Okay, tapi kalau kita sejukkan pula. Okay, dia jadi berlawanan lah. Kalau tadi kalau panas, kalau kita lah berjalan di tengah-tengah panas, kita takkan jalan slow kan, perlahan. Betul. Kita mesti nak cepat. Nak cepat cari tempat yang sejuk. Okay, sama juga dengan jirim. Apabila disejukkan, zarah-zarah akan bergetar ataupun bergerak dengan lebih perlahan. Dia akan jadi perlahan. Bila perlahan, kalau kita sejuk, kita akan cuba cari kawan lain untuk dekat-dekat supaya ada kan kita boleh kongsi haba tadi kan. Okay, jadi jarak antara zarah semakin berkurangan. Maka isi padu akan berkurang dan jirim akan mengecut. Sebab tadi dalam video tu ada boleh lihat berbola logam tu boleh masuk dan juga boleh keluar bila sejuk, tapi bila panas dia akan kembang. Ya, dia akan kembang dan tak boleh nak melepasi. Tak boleh nak lepas, dah ada sangkut kat situ. Kena sejukkan balik baru boleh lepas. Okey, soalan di sini. Okey. Siapa boleh ceritakan dekat saya, dekat Kak Nisa dengan kawan-kawan yang lain, apa sebenarnya berlaku di dalam termometer ini? Ya, tadi cikgu ada sebut sesuatu berkenaan dengan cecair merkuri dalam termometer ni. Jadi siapa yang nak kongsikan? Mungkin Jaz dah angkat tangan. Silakan Jaz. Kerana merkuri di dalam termometer boleh mengembang dan mengecut. Okey, betul jawapan Jaz. Okey, jadi apabila anda panaskan ataupun letakkan termometer dalam air panas, merkuri akan mengembang. Jadi dia akan naik suhu tu. Tapi lepas tu anda pun celup pula termometer tu dalam air yang ada ais. Jadi sejuk. Jadi merkuri akan mengecut pula. Jadi suhu akan turun. Okey, jadi itu adalah antara konsep pengembangan dan pengecutan dalam termometer. Okey, contoh yang kedua. Landasan kereta api tu. Siapa pernah pergi landasan kereta api? Siapa nak cuba jawab? Berebut tu nak angkat tu tadi je. Siapa? Iris, silakan Iris. Apa yang berlaku dekat landasan kereta api, Iris? Ruang kecil antara landasan kereta api membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas.
Okey, jadi kadang-kadang kita fikir kan, kenapa dia tak buat rapat-rapat? Kenapa nak kena ada jarak? Jadi jawapan Iris tadi betul. Pada cuaca panas, pada hari yang sangat panas, kita faham tadi bahawa jirim akan mengembang. Betul. Mengembang, tambah lagi pepejal. Okey, jadi bila mengembang, kalaulah dia buat rapat, apa yang akan berlaku? Bengkok pula dia sebab dia tak ada ruang untuk bergerak. Betul. Untuk jadi mengembang. kalau kereta api lalu, dia boleh terbalik di situ. Okey, ruang antara landasan kereta api membolehkan pengembangan landasan pada cuaca yang panas. Alright. Seterusnya, okey, kita nak tengok jala dui logam. Okey, pernah kita kalau kat sekolah rindu bunyi loceng. Betul lah, loceng kecemasan tu ataupun loceng waktu rehat sebenarnya. Loceng waktu rehat, betul tak? Dengan waktu balik. Waktu balik. Waktu balik kan. Okey, jadi bagaimana loceng ini berfungsi? Okey, dalam loceng sebenarnya ada ini. Ini kita panggil sebagai jala dui logam. Dui bermaksud dua. Dua. Jadi ada jala dui logam di situ. Itu besi dan juga kuprum. Okey, sebelum pemanasan, maksudnya sebelum kita tekan loceng kan, Swiss ataupun kita pecahkan penggera kebakaran itu, okey, dia berada dalam keadaan yang lurus sahaja. Okey, tapi bila kita dah petik je Swiss, apa yang akan berlaku? Elektrik akan melalui wayar, okey, dan akan mengalihkan haba menerusi konduksi. Okey, kuprum akan lebih cepat kembang berbanding dengan besi. Sebab itulah kuprum akan tolak besi tu ke atas. Okey, bila dah tolak, dia akan melengkung, cikgu. Dia akan melengkung ke arah titik sentuh ni. Bila dah bersentuhan, maksudnya litak itu sudah lengkap. Jadi loceng ni dia akan berbunyi. Ini adalah antara konsep ataupun antara aplikasi pengembangan dan pengecutan haba dalam jala dui logam. Baiklah, macam mana kawan-kawan semua, masih okey ke? Kusyuk betul? Kalau okey, bagi Nisa double thumbs up macam ni. Masih mengikuti dengan baik. Diharapkan rakan-rakan di rumah pun mengikuti dengan baik. Kita akan beristirahat seketika, cikgu. Okey. Dan kita akan jumpa anda semua selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, Cikgu Hawi dan juga rakan-rakan saya dari SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Cikgu. Lelang. Nak jual baju pula ke? Nak jual baju pula. Kenapa cikgu ada baju kat sini? Okey, kenapa saya ada baju kat sini? Dua warna yang berbeza sebab kita nak masuk topik yang seterusnya, iaitu penyerapan dan juga pembebasan haba. Baik. Jadi apa kaitan baju berwarna biru muda ini dan juga baju berwarna hitam? Okey, kita akan lihat di sini. Baik. Okey, pernah tak kita lihat lori tangki? Lori tangki biasanya warna dia sama ada berwarna perak ataupun berwarna putih. Betul. Kenapa? Okey. Biasanya lori tangki ni membawa minyak. Jadi kita nak minyak itu meruap dengan cepat. Jadi itulah sebabnya lori tangki dicat dengan warna perak ataupun warna putih ataupun warna-warna yang cerah. Ya. Okey. Jadi permukaan yang cerah dan berkilat biasanya akan merupakan pemantul haba yang baik. Contoh baju berwarna biru ini. Dia adalah pemantul haba yang baik. Manakala permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap haba yang sangat baik. Sebab tu kita akan cepat panas bila pakai baju berwarna gelap. Warna hitam. Tapi kalau kita pergi tempat yang redup, warna hitam lah yang akan lebih cepat sejuk sebab dia akan membebaskan haba dengan sangat baik berbanding dengan warna yang cerah ini. Baik. Okey, seterusnya kita nak ujilah murid-murid kita ini. Tadi kita dah belajar daripada awal sehinggalah sekarang mengenai penyerapan haba dan sebagainya. Kita nak uji. Okey, ada beberapa soalan yang akan diajukan. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Yang pertama. Alamak. Alamak. Tak nampak. Saya harap kawan-kawan tak nampak jawapan tadi. Okey, soalan pertama. Bagaimana haba dipindahkan daripada kawasan
panas ke sejuk melalui sebatang besi? Siapa nak jawab? Tak acil lah diorang belum habis soalan dah angkat tangan. Tak apa, kita pilih Junwei. Apa jawapan Junwei untuk soalan pertama ni? C. Kondaksi. C konduksi. Betul. Okey, kita tengok soalan yang kedua Senang pula. sangat ni, cikgu. Senang sangat, betul lah. Okey, pernah tak nampak kabel elektrik? Kenapa kabel elektrik tidak dipasang secara orang kata ketat? Betul. Kenapa dipasang secara mengendor? Ya. Siapa boleh jawab? Ini tak ada pilihan jawapan. Siapa boleh jawab? Aizril. Silakan Aizril. Pada waktu malam, kabel elektrik akan mengecut. Sekiranya tidak dipasang secara mengendor, kabel akan putus apabila mengecut. Wah, jawapan yang lengkap. Betul, lengkap sangat jawapan dia. Betul, tepat sekali. Ya. Okey, jadi waktu malam ataupun cuaca sejuk, kabel elektrik ni akan menjadi ketat lah ataupun dia akan mengecut tadi. Okey, kalau dibina ataupun dipasang secara ketat terus, maka dia akan mudah putus. Baik. Soalan yang ketiga, sedapnya duduk bawah pokok kan pada cuaca yang panas. Kenapa kalau duduk bawah pokok ni kita akan rasa lebih sejuk? Siapa tahu? Kenapa Siapa berlakunya tahu? begini? Iris, silakan Iris. Kerana daun-daun pokok menghalang sinaran haba terus dari cahaya matahari dari terkena kulit. Okey, jadi bila duduk bawah pokok kan yang nyaman itu ada daun-daun yang akan menghalang haba daripada matahari untuk sampai ke Kulit. kita, ke kulit kita. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, antara yang berikut yang mana pemantul haba yang baik? Adakah A, permukaan yang gelap dan kusam? Oi, tak habis lagi baca soalan. Okey, siapa? Siapa? Jap. Saya tengok. Okey, angkat tangan siapa yang tahu Alia jawapan. lah kot, Alia. Saya nak pilih Alia. Silakan. B. Permukaan yang cerah dan berkilat. Okey, jadi pemantul haba yang baik tadi baju berwarna biru, ingat baju warna biru, jadi permukaan yang cerah dan juga berkilat. Okey, soalan seterusnya. Okey, pernah tengok tak atlet lumba lari ataupun atlet yang bertanding kan, sukan, pada waktu siang biasanya pakaian mereka mesti berwarna cerah. Kenapa? Kenapa agak-agaknya? Kenapa? Jawapan dia panjang sikit ni. Mutmainah nak cuba. Okey, sila Mutmainah. Warna cerah tidak menyerap haba dengan baik. Jadi atlet memakai pakaian berwarna cerah supaya tidak cepat panas dan dinyah hidrat akibat berpeluh. Kan, jadi bila berlari bersukan kita akan mudah berpeluh dan mudah terhidrat. Maka pakaian berwarna cerah ni dapat mengurangkanlah keadaan tersebut. Dia tidak menyerap haba dengan baik. Okey. Soalan yang terakhir, yang mana benar tentang bayu laut? Dua siapa jawapan. nak jawab? Ada dua jawapan di situ. Jas, silakan Jas. Okey, Jaslyn. A. Udara panas di darat naik ke atas dan C. Darat menjadi panas daripada laut. Okey, jadi bila sebut bayu laut, siang ke malam Nisa? Bayu laut kita waktu siang. Waktu siang. Jadi betul darat akan jadi lebih panas berbanding dengan laut. Jadi berlakulah bayu laut. Dah habis. Dah habis dah ujikan diri kita. Ini menunjukkan kita telah tiba di penghujung kelas kita di mana hari ini kita belajar mengenai haba. Haba, suhu, kondaksi, perolakan, sinaran, apa tadi? Konduktor, penebat, keseimbangan terma. Apa lagi? Tengok nota saya. Pengembangan, pengecutan dan juga pemantul. Betul. Baguslah murid kita ini dicatat. Betul. Jadi kita nak tanya rumusan tapi dengan rakan-rakan kita. Betul. Kita nak tahu apa yang mereka telah pelajari setakat hari ini. Silakan rakan-rakan SMK Seri Bintang Selatan. Okey, apa kata Aizril? Aizril, berikan apakah rumusan anda? Saya belajar tentang pengembangan dan pengecutan merkuri dalam termometer. Okey. Dan penggunaan merkuri dan termometer tu pentinglah kalau kita letak nak test suhu dekat, kalau kita demam ke, itulah fungsi merkuri dalam termometer untuk pengembangan dan pengecutan. Okey, terima kasih Aizril. Apa kata Jaslyn pula? Saya telah belajar haba ini mengalir dari objek panas ke objek sejuk dan juga kenapa haba ini boleh diserap dan dipantulkan semula. Sebagai contoh, jika saya memakai warna hitam di tengah padan, tubuh badan saya akan merasa panas. Hal ini kerana pakaian yang berwarna hitam ini akan menyerap haba, tetapi jika saya pergi ke tempat yang redup, haba akan lebih cepat dibebaskan. Okey, itu dia rumusan daripada Jaslyn. Okey.
Boleh lagi seorang? Ada lagi? Boleh. Okey. Okey, kita persilakan Alia. Alia, sila kongsikan. Selepas saya belajar tajuk ini, saya baru faham mengapa landasan kereta api dibina jarak-jarak di antara penyambung rel, iaitu untuk membolehkan landasan mengembang pada cuaca panas. Tanpa ruangan itu, landasan akan berisiko untuk membengkok dan bertindih. Baik, terima kasih rakan-rakan murid-murid SMK Seri Bintang Selatan di atas perkongsian apa yang mereka telah pelajari setakat hari ini. Jadi saya nak minta Cikgu Hawida untuk beri rumusan akhir ataupun kata-kata akhir sebelum kita akhiri episod kita pada kali ini. Silakan Cikgu. Okey, jadi pada hari ini murid-murid telah belajar tajuk haba. Okey, apa yang menarik sebenarnya bila anda belajar tajuk haba ni, anda boleh aplikasikan di rumah sebenarnya. Okey, antara saya berilah contoh-contoh pekerjaan. Kerjaya yang berkaitan dengan haba sebenarnya. Tukang masak. Okey, bahkan pembuat roti dan juga kek juga dia perlu mengaplikasikan ilmu tentang haba ni dalam masakan mereka. Nak gunakan peralatan apa, perkakasan yang sesuai. Suhu kan, masakan ni sesuai suhu berapa. Kemudian, tahukah anda bahawa pakaian angkasawan berwarna putih tersebut sebenarnya terdiri daripada 5 lapisan. Ada kapas bahagian dalam, kemudian ada nylon biru, ada nylon hitam dan ada teflon. Teflon, pernah dengar satu jenama produk perkakasan dapur, teflon. Kemudian yang terakhir lapisan luar berwarna putih itu adalah nylon putih. Jadi anda boleh belajar dan boleh membayangkan kerjaya pilihan anda sebenarnya yang boleh aplikasikan tajuk haba ini. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hawida. Diharapkan rakan-rakan di rumah mendapat manfaat dan banyak informasi menarik setakat hari ini. Topik kita adalah haba di bawah mata pelajaran sains. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hawida. Dan juga terima kasih rakan-rakan SMK Seri Bintang Selatan. Terima kasih semua yang menonton. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye. Tuang. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda semua telah mempelajari mengenai haba. Pernah tak makan aiskrim? Aiskrim akan melebur pada suhu persekitaran, betul tak? Suhu persekitaran yang tinggi akan dipindahkan kepada aiskrim. Oleh itu, aiskrim akan melebur. Ingat tau, aiskrim melebur, bukan mencair. Tapi, kesan haba ini kita dapat kurangkan dengan menggunakan penebat haba. Sebab itulah kita kena belajar mengenai haba. Banyak perkara yang kita dapat aplikasikan daripada haba. Didik TV KPM